Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kita diizinkan bersua lagi di dalam rancangan Ramadan bulan mulia. Bagaimana dengan Ramadan yang telah dilalui? Mudah-mudahan segalanya lancar dan di bawah, dan mudah-mudahan segala ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berbicara mengenai permasalahan ketika di dalam bulan Ramadan ini. Apa sebenarnya yang Allah tawarkan untuk kita? Apa sebenarnya peranan kita ni dalam menyambut tawaran Allah ini? Apa yang perlu kita ni lakukan untuk mengisi sebulan yang Allah berikan ini untuk kita ni? Apa yang perlu kita ni buat sehabis-habisnya untuk dalam melaksanakan Ramadan ini agar ia lebih daripada Ramadan yang telah lalu, agar Ramadan yang datang ini akan memberi makna yang lebih besar kepada kehidupan kita ni, bukan saja di dunia insya-Allah tetapi juga di akhirat nanti. Sebagaimana yang kita ni sudah maklum bahawa masa yang kita ni diwajibkan untuk berpuasa ni ialah bulan Ramadan. Apa yang ada di dalam Ramadan ini, kita ni maklum bahawa sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang 5 waktu dan sembahyang Jumaat ke sembahyang Jumaat berikutnya, dan bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya adalah menjadi penebus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu tadi, selama orang itu menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Jadi perlu kita ni ambil dalam waktu Ramadan, di antara Ramadan yang telah lalu dan datangnya Ramadan ini, kita ni isikan waktu sebaik-baiknya. Apa amalan-amalan yang dapat kita ni lakukan? Kalau dalam setahun kita ni sibuk dengan kerja, sibuk mengantar anak sekolah, sibuk kita ni sendiri pun keluar balik kerja, kehidupan kita ni seharian menyibukkan kita ni daripada sibuk untuk melalaikan diri kita ni untuk terus beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan datangnya bulan Ramadan, maka angin kita ni punya daerah, angin kita ni punya negara akan terus berubah menjadi anginnya tenang, anginnya damai, anginnya mudah rasa kita ni untuk melaksanakan ibadat-ibadat di dalam bulan puasa ini. Tiba-tiba kita ni kedengaran malam-malam masjid akan penuh. Apabila kita ni lalu di jeraya masjid, akan ada kereta banyak parking di luar. Bila patang-patang kita ni berjalan, banyak saja kelihatan pondok-pondok ataupun gerai-gerai didirikan. Indah tak kira apa saja yang dijual, mana ayam gelagahnya, mana ikan salainya, mana ayam guliknya, dan berbagai-bagai lagi juadah. Ini pengisian bulan Ramadan yang kita ni nampak. Yang dah nampak ni barang macam mana ni. Apabila saja datang bulan Ramadan, banyak dia gerai-gerai damit ani, banyak tergerai-gerai basar ni, dan banyak tujuh kereta di luar masjid itu setiap malam. Alhamdulillah. Manakala apa yang indah nampak, pengisian macam mana yang perlu ada di dalam diri. Bukannya saja mengisi bunit dengan barang-barang, bukannya mengisi meja saja dengan juadah yang indah ada di bulan lain, tetapi isi juga ruangan-ruangan rohani di dalam diri yang kalau indah sempat dilakukan di bulan-bulan lain. Kalau anda sempat bulan-bulan lain, inilah waktunya. Di dalam bulan Ramadan inilah masanya. Dalam melaksanakan Ramadan, selain meninggalkan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, di samping itu melakukan perkara-perkara yang sunat dilakukan dan menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang makruh dilakukan ketika dalam puasa. Di samping itu tambahlah amalan-amalan yang boleh mendekatkan diri kita ni lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali yang perlu dan utama untuk dilakukan ialah bertaubat kepada Allah.
Apabila Allah bukakan bulan Ramadan ini dengan penuh rahmat, dengan penuh limpahan daripada Rasulullah, pesanan daripada Rasulullah, janganlah kita ni abaikan. Apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda baginda, bulan Ramadan adalah bulan kesabaran dan ganjaran bagi kesabaran itu ialah masuk syurga. Apabila kita ni mendengar perkataan syurga ni, mun kalau ditanyakan arah semua orang, andang jawapan orang, mau kita masuk syurga, andang orang menjawab au. Kalau ada orang ditanyakan, mau kita masuk syurga, indah dang, lain kali saja bawa tahya ke hospital, barangkali ada masalah sedikit. Semua orang apabila ditanyakan syurga ini mesti yang mau. Tapi cuba tanyakan lagi, mana gayakan masuk syurga ini? Apa kan dibuat? Berapa tiketnya? Apa penjawab? Apa jawapan? Apabila ditanya, apa kan pakai masuk ke syurga ni? Macam mana cara? Inilah dia salah satu daripadanya. Dalam bulan Ramadan, indah payah dibayar. Apa sabda Rasulullah tadi? Bulan kesabaran. Sabar yang ganjarannya ialah syurga. Sabar ni indah dapat dibalik. Sabar ni pun indah kata ni belureh berjual. Banyak mana pun garai kata ni agak, indah juga kata ni belureh di mana ada yang menunya ani ataupun barang ani yang bernama sabar. Anda saya tahu lepas ni sekarang ada makanan namanya kerana makan sabar. Tapi inilah dia. Satu perkara yang indah nampak. Tapi bulan Ramadan ni kena namakan bulan kesabaran. Apa maksudnya? Bulan Ramadan susahnya ada, tapi segala kesusahan itu diberi ganjaran. Bangun sahur payah, hari lain indah kita ni gagau bahkan bangunkan sahuran ni. Makan dia lagi pagi-pagi, belum subuh sudah makan. Tapi di bulan Ramadan makan sebelum subuh lagi tu. Tapi kesusahan itu tadi apa kita ni dapat? Keberkatan. Di sana kita ni dapat sunnah pahala. Lepas itu di sana kita ni dapat kekuatan untuk menyempurnakan ibadat puasa seharian karang. Kemudian sunnahnya lagi di dalam puasa itu kita ni mengelakkan diri dari perkara-perkara yang makruh. Bukan saja yang membatalkan, tapi yang makruh pun dah boleh. Kalau katanya ini suka mendengar muzik hari-hari biasa, bila puasa kurang-kurang, elak-elak, muzik-muzik yang melalaikan itu, perkara itu dielak-elak. Walaupun indah membatalkan puasa, tetapi mengurangkan pahala puasa katanya. Kemudian katanya punya sama jua panca indera katanya tu. Walaupun hari biasa sama jua, sama harian ni mata katanya ni mata ni jadi pakai. Kalau degree sebelah 100 sebelah 120 kacamata, time puasan dia jo berubah tu. Lakat jo 100 tampik 120 tampik. Tapi mesti ada kacamata lain yang perlu dipakai kalau dalam bulan puasaan ni. Kacamata apa? Tabal-tabal lagi kacamatanya ni. Filter. Kacamata ni filter untuk menapis apa-apa yang kan kita ni lihat atu. Ataupun apa yang tani sudah terlihat atu, jangan ternyatu makin jangan ternyatu batah. Ditanainya terlihat. Jangan dulu dilalih. Biar tiada jawab apa-apa, ya terlihat anda sengaja. Jangan batah-batah ternyatu. Lalih cepat-cepat. Jadi perkara-perkara macam mana ni waktu bulan puasa ni menagap-nagapkan hati, menaguh-naguhkan hati ya. Kemudian kita ni dianjurkan sebagaimanapun kita ni maklum bahawa kalau berbuka puasa itu juadahnya macam-macam. Airnya karang bergalas-galas, berjak-jak, jangan berdaram sudah. Kemudian membanyakkan makan waktu berbuka. Ini pun perlu kita ni elakkan. Kadang-kadang ia kan menahan nafsu itu. Sebenarnya bila berbuka itu
mengikut nafsu tiap pulang kejadiannya karang. Apa tah jadinya ni? Adakah artinya puasa itu sudah mendidik ketani ataupun puasa itu tah pulang yang menunjukkan macam mana sebenarnya sifat ketanian ni? Jadi ia tah yang pertama tadi, ketani bertaubat, jauhkan apa yang biasa ketani buat itu kalau ia tu indah sesuai dengan keinginan Allah. Kemudian taubat itu jangan sekali-kali dilupa atau jangan sekali-kali buat indah tahu. Aku nda jua ada mencuri, mendadak pun ku mengumpat. Tetapi macam mana? Taubat ni apa sebenarnya? Ketani indah sedar apa yang ketani lakukan itu kadang-kadang mengandungi perkara yang sebenarnya bukan yang perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada taubat itu tadi, isikanlah waktu ketani dengan membaca Al-Quran. Kerana apa? Apabila ketani ni di dalam bulan Ramadan, ada yang waktu pejabatnya kena pindikkan. Di dalam bulan Ramadan ni ada yang karang malamnya indah dapat tidur, ataupun ada yang karang menunggui bininya melapis-lapis kek. Daripada anda tidur itu, anda dah akan dipikirkan, baik tah diisikan waktu yang ada tu daripada langgok. Kenapa tidak membaca Al-Quran? Waktu ni kalau hari lain indah ada bah ketani sibuk sampai bertengah malam menungkat mata melapis kek atau menggulung kek ani bah. Tapi terbuat puasa ni tah ketani gagau memenuhi tempahan-tempahan sebagai contoh ataupun mencukup-cukupkan untukkan pembagi ipar duai. Jadi waktu itu ada, isikan ia, jangan lalai-lalai mendengar lagu di gual, jangan lalai-lalai karang bercerita-cerita kalau ada dengan bercerita. Tu tah karang timbul tu anu cerita anda pernah didengar, oh baru ku tahu anu yang anda hidah. Jadi kenapa tidak dibaca Al-Quran di dalamnya? Kerana apabila bukan saja di dalam Ramadan ini pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita ni adalah menjadi di antara orang yang sebaik-baik orang, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kenapa indah kita ni jadi orang ataupun di kalangan orang-orang yang baik ini. Kemudian selain daripada mengisi masa dengan membaca Al-Quran, kita ni juga adalah disunatkan untuk memperbanyakkan sedekah. Jadinya sekarang dalam memasak, dalam bahapa itu, anda juga mengapa kalau dilebih-lebihi. Jangan takut karang anda cukup. Sebab apa? Walau tah sedikit usulnya, kalau banyak macamnya, banyak ya juga jadinya tu. Anda juga kata ni kan temakan semua. Jadi apa yang kata ni perlu ingat di dalam perkara bersedekah ni, perlu yang kata ni bagi tu apa bendanya, hendaklah ia tu yang sesuai macam mana rasa kata ni menerima atau tah rasa orang yang akan menerima pemberian kata ni tu, hendaklah ia daripada yang halal, hendaklah barang-barang itu bukan daripada yang syubhah apalagi yang haram. Jadi perkara-perkara macam ni, pengisian yang macam ni di dalam melaksanakan ataupun memenuhi bulan Ramadan yang nganyak sebulan ini, kadang-kadang hingga sampai pun 30 hari. Jadi sedapat-dapatnya isi tiap mana-mana ruang-ruang yang kosong itu. Sibuk jua selalunya kalau di dalam bulan puasa ini, yang jua banyak membawa ketani masa ketani ini habis dalam kereta, tekana jam. Jam dalam kereta. Anda pulang makan jam, tapi jam dalam kereta bah. Lalai batah, anda cukup sejam. Kadang-kadang tempatkan di tujuan dapat anda sampai pun 2 kilometer, tapi batahnya sejam pun limpas. Jadi perkara-perkara macam ni, waktu yang terluang itu di yang bukan dengan keinginan ketani itu, jangan diisi dengan bermarah, jangan diisi dengan bergeram, jangan diisi dengan indah mau Allah. Jadi apa dapat diisi di sana? Mun dapat berzikir, mun dapat bertasbih, daripada marah, daripada bacau-bacau marah, tidak ada menghasil apa-apa. Jadi inilah dia
perisian-perisian di dalam bulan Ramadan, hendaklah kita ni laksanakan dengan sesuatu yang disenangi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga kita bertemu di lain kali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.